Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpul seluruh makhluk ni, seluruh makhluk, bukan manusia je, jin, malaikat, semut, gajah, haiwan, berkumpul nak buat sesuatu, takkan dapat, melainkan diizin oleh Allah SWT. Yang boleh buat hanya Allah. Tiada yang boleh buat melainkan Allah. Selain Allah tu, mau dapat dia punya izin baru boleh buat. Tak ada izin dia tak boleh buat. Allah tak izin kita cipta langit, bumi, air, ikan, itik, kucing, tak boleh. Tak boleh cipta. Semut. Tapi Allah izin buat kereta lah. Buat kereta, buat rumah. Tak ada pula Allah buat siap rumah untuk kita. Zuk ada. Semua orang ambil rumah. Manusia kena usaha lah untuk buat. Allah izin dapatlah kita buat. Allah izin manusia buat menara tinggi, bangunan tinggi macam Petronas Tower, tapi tinggi-tinggi pun macam World Trade Center tu roboh je, flat. Jadi yang manusia buat ni, yang Allah izin ni, semua pun bukan kuat sangat pun. Kereta, machine gun, bom, kapal laut, kapal selam, itu semua Allah izin kita buat. Kerana kita berfikir macam nak bunuh orang. Macam mana sekali tembak, ibu bunuh. Cipta bom atom, nuklear bom. Amerika dia ada semua ballistic missile, intercontinental ballistic missile ke setiap negara kat dunia. Tapi sampai sekarang dia tak boleh nak guna. Takut ada kala dia tekan tak pergi, meletup kat situ juga. Itu yang dia orang takut tu. Ada possibility dia tak meletup kat negeri orang, meletup dia mereka hancur. Dia tak pakai. Tapi menakutkanlah. Presiden Amerika aja ada kuasa menekan butang. Macam dia nak tekan kat Malaysia, ada interballistic missile untuk Malaysia, untuk India. Tapi dia ada, tapi dia tak pakai, tak berani. Begitu juga India buat nuclear bomb, Pakistan pun buat je. Sampai hari ni tak pakai. Kalau nuclear bomb kat India tu ditekan ke Lahore, Delhi hancur. Atau Pakistan, India hancur. Begitu tak Pakistan kalau dia tekan. Jadi dia buat nuclear bomb, dia tak boleh guna. Allah tak izin.
Kalau Allah izin, mana Allah nak hancurkan lah. Jadi manusia fikir macam mana nak buat kapal selam supaya boleh pergi dekat negara tu, tak ada siapa tahu. Tengok mana ada kapal semua, dia orang bagi information. Yang kapal selam dia pergi sampai ke laut. Oh, dia kata ada kapal besar kat atas laut Cina Selatan ni. Itu sebab dia orang tahu semua ada kapal selam bawah, dan buat kapal, boleh kapal terbang, landed take off. Amerika berapa banyak ada kapal tu, dia belayar kat laut Cina Selatan. China pun ada juga, Russia pun ada juga. Itu manusia Allah izin manusia buat. Jadi tapi manusia walau boleh buat semua sophisticated weapon, semua alat-alat untuk bunuh satu sama lain ni, namun dia tak boleh buat satu perkara jadi sihat, bahagia, sejahtera. Dia tak boleh. Walau dia ada benda, banyak benda boleh cipta Allah izin, tapi satu dia tak boleh buat, dia tak dapat bahagia, dia tak dapat tenang, sejahtera, zaman. Allah tak izin. Dia kalau dapat buat alat yang boleh bagi semua sakit dia sembuh, tak boleh. Dia boleh Allah izin cipta dadah yang hilang sakit je, tapi bukan hilang penyakit. Kemudian dia tak bahagia. Ada semua ni tak bahagia, nama sakit jiwa. Dapat sakit jiwa. Jadi akhirnya tak bahagia dengan semua dicipta. Jadi Allah bukan buat manusia ni untuk itu, untuk bunuh satu sama lain. Kamu mencipta semua ni untuk bunuh satu sama lain. Sampai ke hari ni Allah tak izin kamu pakai lagi. Sekali Allah guna Hiroshima dan Nagasaki. Amerika turunkan bom atom, bukan nuclear bomb, bom atom. Satu bandar habis. Dua bandar, Hiroshima, Nagasaki. Sikit ada orang hidup, tapi cacat. Menyerah terus Jepun. Menyerah kalah. Kalau tidak, tak ada dia. Kita mungkin masih lagi ditakluk oleh Jepun. Jepun menakluk banyak negara. Jadi bila Jepun datang menakluk Melaya, orang Melayu kata rupanya orang putih ni tak kuat. Selama ni dianggap orang putih tu macam Tuhan juga, berkuasa. Ya Tuan, ya Tuan. Semua duduk. Siapa bekerja dengan orang putih kaya raya lah, dipandang mulia. Tapi sekali Jepun datang, yang mana dia orang pun orang Asia juga, kalah Britain, kalah Amerika, letup Pearl Harbor. Jadi orang mula fikir, rupanya yang kita sangka kuat selama ni tak kuat. Kita pun boleh kuat. Jadi selepas Jepun menakluk ni, datanglah usaha-usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka dah tak fikir lagi. Yang mereka fikir selama ni sebagai berkuasa, kalah.
Jadi manusia itulah dia tak faham siapa yang kuat, siapa berkuasa. Yang dia nampak berkuasa, itu kuat. Dia tak nampak Allah kuat. Dia tak nampak. Jadi sebab itu dia tak pernah percaya Allah tu kuat. Dia percaya dengan apa yang dia nampak tu kuat. Dulu orang Melayu agung kaum putih. Selepas Jepun kalah pun, Jepun menakluk Malaysia, Malaya ni, lepas tu datang British, masih lagi kan, suka kahwin dengan orang putih. Bila pergi England dah bertukar bahasa dah. Dululah. Petai pun dah tak sebut petai dah. Petai. Jadi semua yang pergi England balik bawa orang putih kahwin. Bawa budaya orang putih, arak, bercampur gaul, bebas. Jadi manusia, walaupun Jepun dah kalah kaum putih, masih lagi orang Melayu ni menganggap orang putih ni orang hebat lah, orang yang patut ditiru. Mana dia tahu Muhammad SAW masa zaman tu? Sebelum tu pun yang patut ditiru ni Muhammad SAW. Tak. Zaman tu tak ada. Bukan Muhammad. Semua kata kita kena tiru orang putih. Jadi banyak Perdana Menteri kita yang awal lah, semua belajar England lah. Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Hussein On, sampai Mahathir je baru Universiti Malaya. Najib Universiti sana juga. Muhyiddin Universiti Malaya. Sekarang Ismail Sabri pun Universiti Malaya. Sebelum tu orang putih. Saya belum lagi saya pergi bukan England lah, Australia. Saya termasuk orang yang dihantar ke luar negara untuk mendapat ilmu dia orang lah, dan bawa ke Malaysia untuk diamalkan lah. Jadi saya belajar optometri yang tak ada kat Malaysia waktu saya pergi. Profession tu tak ada. Yang ada tukang cermin mata, tukang cek kedai cermin mata je. Dia cek mata pun tak betul. Dari China, belajar dari China. China semua buka kedai cermin mata. Dia tak kira cek macam mana. Bapak saya buat cermin mata, pergi jumpa optician. Masa tu saya belum jadi optometri saya. Saya bilang ini teruk punya keadaan lah. Saya pergi sana, saya patut buat perubatan, tapi saya tukar buat optometri. Sebab optometri tak ada kat Malaysia. So dengan izin Allah, saya digunakan untuk membuka sekolah optometri di Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara pengasas lah, orang awal buka fakulti itu. Dan sehingga ke hari ini banyak orang Melayu jadi optometris. Jadi saya dengan izin Allah pergi ke universiti baik juga, University of Melbourne, antara universiti terkemuka di Australia dan di seluruh dunia, ranking tinggi. Jadi mereka yang masuk UPM lepas tu gagal, tak habis, macam Supian ni kan, tak habis. Macam Supian Malik pula pergi Amerika, fail, tak habis. Masuk UPM, dapat aeronautical engineer, tak dapat kerja. Samat masuk universiti tempatan ni sebelum pergi buat PhD. Universiti apa? Universiti Kebangsaan.
Yazid masuk universiti, masuk tak universiti, ITM, tak lulus. Ia masuk UTM pun tak habis, tak lulus jugalah, tak selesai. Jadi mereka-mereka ni semua nampaknya kurang berjaya lah kalau dari segi dunia lah. Yang berjaya dengan izin Allah saya lah kan. Pertama saya lulus pula universiti besar terkemuka di Australia tau, dan di seluruh dunia ni. Kamu tak ada, dah lah universiti tak terkemuka, fail pula. Jadi kamu pun tak pandang saya macam orang pandai. Lepas tu Allah bagi saya ilmu, bukan ilmu optometri, ilmu agama, iman yang kuat. Dengan izin Allah, Allah bagi saya boleh faham ayat dia, ayat Allah, dan tafsir, dan tafsirnya dah siap dah. Kamu ada? Tak ada kan? Bukan kamu je, seluruh dunia tak ada, melainkan dengan izin Allah saya. Jadi begitu tinggi banyak. Dah lah saya graduate universiti paling antara terkemuka di dunia, memulakan profession optometry di Malaysia, diberi ilmu Quran, diberi ilmu macam mana nak buat kerja Nabi, diberi ilmu macam mana nak rawat penyakit supaya sembuh. Berapa banyak kelebihan yang Allah bagi pada saya. Patut tak saya jadi orang yang riak? Patut tak? Tapi tak boleh. Walaupun patut, dilarang oleh Allah. Tapi kamu dah lah tak lulus, macam Sufyan, tak habis. Sufyan Ampang dan Sufyan Gombak tak lulus, habiskan duit negara dan rakyat. Juga Yazid, 2 universiti dia pergi, marah dia tak ada bayar apa, kerajaan bayar yuran, dibagi lagi duit, gagal. Ilmu agama kamu semua tak ada, tapi namun ada riak. Bila duduk bayan saya tak faham. Orang yang riak ni, rasa diri tinggi ni, dia tak boleh faham Quran ni. Dia tak boleh faham Quran, dia tak boleh faham bayan yang Quran. Rashidi langsung tak masuk universiti, Pendi, tapi riak. Bukti saya cakap dia ke riak, lepas bayan saya dia tak faham. Hari-hari tak faham. Allah Subhanahu Wa Taala, Quran tu mula dengan ayat Alif Lam Mim. Tak ada orang dapat tafsir ayat ni. Ayat ni sebab apa? Ayat ni ayat tak ada siapa tahu. Tapi yang tafsir dia tak ada siapa tahu, itu je. Itu bukan tafsir, itu beritahu je. Memang semua orang tahu. Dengan izin Allah, tak ada siapa tahu makna Alif Lam Mim. Tapi maksudnya sekarang, kenapa Allah letak ayat Alif Lam Mim tu di awal surah Baqarah dan banyak surah lain juga? Kenapa? Sufyan Ampang yang datang sekali seminggu ni, tahu tak? Tak tahu. Kamu tak tahu, walaupun saya banyak kali bagi tahu kamu. Ibn Katsir tak dapat nak tafsir ni. Itulah namanya ilmu tafsir. Kita mau tafsir kenapa Allah letakkan ayat yang semua orang tak faham, melainkan Allah, di awal surah Baqarah, di awal surah Alif Lam, Ali Imran, banyak surah-surah lain. Ada sebabnya. Allah nak bagi tahu, mula-mula lagi tak ada yang tahu melainkan Allah. Tu. Sebab orang yang yakin dalam hati dia, tidak ada yang tahu melainkan Allah, inilah orang yang takwa. Orang yang rasa dia tahu,
Mana orang takwa? Macam Rashidi ni. Rashidi ni orang takwa. Ini orang takwa. Dia kata dia tahu. Kita kalau nak jadi orang takwa, dalam hati kita ada yakin sampai tahap yang tinggi lah, bahawa tidak ada yang tahu melainkan Allah. Inilah kalimah la ilaha illallah. Maksud kalimah la ilaha illallah ni, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tiada yang tahu melainkan Allah, atau tiada yang buat melainkan Allah. Buruk baik semua dari Allah. Itu. Jadi dalam alif lam mim ni, Allah nak bagi tahu kamu kena baca Quran ni dengan yakin. Dalam hati kamu paling kurang ke tahap yang Allah, tiada yang tahu melainkan Allah. Baru kamu boleh faham Quran ni. Sebab itu kata Allah, tidak lepas alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak kuturunkan Quran ini melainkan petunjuk untuk orang yang takwa. Jadi Sufyan Ampang dia tak takwa. Sufyan Malik dia tak takwa. Siapa pun antara kamu ni tak takwa? Saya tahu. Tanya Allah. Jadi kamu kalau baca Quran, tak faham. Yang saya dah tafsir dalam bahasa Inggeris tu pun kamu tak akan dapat faham sangat. Kamu nak baca pun tak selera. Bukan nak baca dan faham, nak baca pun tak selera. Jadi kita ni, hari ni kalau kita tak faham Quran, tentu sekali kita tak dapat amal Quran, betul tak? Yang kita buat sekarang ni, baca Quran je. Semua ibu bapa hantar anak baca Quran. Itu ibu bapa yang ada fikir agama lah. Yang tak ada fikir agama langsung tak hantar anak ajar belajar Quran. Saya ingat banyak orang tak tahu baca Quran. Sebab mak bapak dia tak pernah ajar dia Quran, dan tak ada hantar orang ke rumah orang ajar. Belajar kat sekolah saja. Kau main lagi tadika mahal. Itu boleh. Yang tak mengajar Quran, 500, 600, banyak belanja tadika je beratus-ratus. Jadi ini semua yang nak dunia punya lah. Sekarang adalah tambah sikit tadika dunia dan agama. Tak menjadi je tu. Hantar anak sekolah-sekolah yang macam ada western sikit lah. Itu yang mahal tu. Lepas tu yang kaya tak hantar sekolah biasa, sekolah private, international school. Mahal bayar dia. Berapa banyak mahal, sekolah-sekolah mahal, international school. Supaya boleh jadi orang dunia lah. Quran yang ada, ajar baca Quran je. Kalau bapak dia, mak dia tahu baca Quran, dia ajar anak dia lah. Kalau tak ada, dia hantar orang. Banyakkan orang hantar orang pun tak ada, ajar pun tak ada. Anak lahir sampai tua tak tahu baca Quran. Saya tanya Sufyan Malik, kau ada tak belajar baca Quran masa kau kecil? Berapa hari? Form 1. Sampai form Kau tahu baca Quran tak? Jawab. Tahu. Apa? Tahu. Itu dihantar ke surau. Pendi hantar ke mana? Ke rumah imam. Kau tahu baca Quran? Samad? Siapa ajar? Mak ajar. Sufyan Ampang siapa ajar?
Apa? Rumah orang. Itu yang dulu turun. Yang zaman ni, itu mak bapak kita yang ada beragama sikit lah. Sekarang saya tak tengok pun. Budak-budak pergi bawa ni, pergi rumah, tak tengok. Tak nampak. Mak bapak ajar Quran pun tak. Jadi tuan yang boleh baca Quran pun tak tahu. Apa lagi nak amal Quran? Lagilah tak tahu. Nak amal Quran ni kena takwa. Bukan baca Quran aja. Yang kita baca Quran je. Takwa tak usah. Anak supaya jadi takwa tak ada. Kita pun tak takwa. Walaupun khutbah tiap-tiap Jumaat pergi, imam cakap ittaqullah, bertakwalah. Hai, pemain ni. Dia pun tak takwa. Hari ni banyak orang bagi ceramah. Apa itu takwa? Ada satu orang beritahu yang takwa ni takut. Maknanya kita taat semua yang disuruh, meninggalkan segala yang dilarang. Kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah. Itu dia kata definisi takwa lah. Macam mana nak dapat? Tak ada. Banyak yang menerangkan takwa. Nak dapat? Macam mana tuan? Tak tahu. Dengar je lah. Jadi mereka ingat dengan dengar ceramah tentang takwa ni boleh dapat. Jadi kalau macam itu, berceramah je lah tentang beras. Macam mana beras, bagusnya beras, itu boleh beras datang? Tak boleh. Kena bekerja, kena buka ladang sawah, ladang gandum, baru gandum naik, baru boleh dapat makan gandum. Itu dia orang faham, tak payah kuliah. Ada orang yang pergi sawah tu dengar kuliah, bau gandum ada. Ada. Tapi kita orang Islam ingat ceramah aja dengar. Ceramah tentang takwa, Sufyan kan, dia ceramah aja dengar. Dia ingat dia boleh dapat lah apa yang diceramah. Boleh? Tak boleh. Tapi tak ada orang nak buat kerja, dapat takwa. Macam beras, boleh dapat beras, ceramah dengar beras je. Kena pergi bekerja. Tahu pun. Sebab masalahnya hari ni berceramah je dah. Ceramah masjid, ceramah masjid Mensurai hari ni, ceramah ni, ceramah ni 5-7 hari penuh. Konon dengan ceramah ni hidup agama. Agama ni tak hidup dengan ceramah tuan. Agama ni hidup dengan kerja. Kerja Nabi Muhammad SAW dan kerja Nabi-Nabi. Allah hantar Nabi-Nabi tu bukan nak buat ceramah. Sufyan, Nabi-Nabi dihantar untuk buat ceramah ke? Dah tu ustaz-ustaz semua berceramah je. Betul tak? Sufyan, ustaz-ustaz ni dia buat apa? Ceramah. Masjid kau berapa hari ceramah? Tiap-tiap hari. Masjid kamu dibaling tiap-tiap hari. Masjid kamu, surau kamu tu tiap-tiap hari. Dulu tak ada lah. Zaman masa belum jemaah tabligh datang, apa ceramah pun tak ada. Kosong surau. Dulu sebelum jemaah tabligh datang ke Malaysia ni, masjid-masjid semayang tak ada, subuh pun tak ada, maghrib je ada. Lepas maghrib duduk antara maghrib dengan isyak, isyak rokok kat beranda masjid. Itu adalah, saya masih ingat lagi, saya kecil ni. Tabligh dah ada kat dunia, tapi kat Malaysia ni tak datang, belum semarak lagi. Jadi usaha tabligh yang tak, bukan usaha Nabi tu pun ada kesan. Kesan dia
Sejak datangnya usaha tabligh yang dihalau, yang dicaci tu, yang orang semua marah kat dia orang, ini kesan dia usaha tabligh lah. Semua perempuan semua bertudung. Ada orang lain daripada orang tabligh yang menyemarakkan fahaman tu? Tak ada. Tutup aurat dia. Sebab banyak orang tabligh jadi cikgu. Bila cikgu tu dia buat undang-undang kat sekolah pakai tudung. Itulah akibatnya bila budak-budak pakai tudung, semua tudung. Sebab banyak orang tabligh dia jadi cikgu. Cikgu ni pengaruh besar kat sekolah. Antara perkara yang dia boleh buat, memaksa budak-budak sekolah pakai tudung. Setengah orang tabligh jadi guru besar. Jadi banyaklah budak-budak pakai tudung. Wah, pakai tudung sekolah. Dia orang tak sembahyang, tudung. Rupa dulu dia bilang. Kembayang kemudian. Kita mesti image Islam. Macam tu lah. Hari ni semua sekolah pakai tudung kan? Tak ada dah. Keadaan dah malu. Sekolah sana malu. Sekolah sana malu. Jadi akhirnya bila dia orang lepas sekolah, dia orang ada yang kekal bertudung, ada yang tidak lah. Tapi bila dah tengok semua orang bertudung, yang bukan ustaz pun bertudung, yang bukan ustazah pun bertudung. Lama ustazah pun bertudung. Ustazah kemudian bertudung. Dia bukan dulu, kemudian. Hari ni penyanyi pula heran. Lepas apa semua, dulu Siti Nurhaliza dia tak bertudung, boleh menyanyi lagi kan. Banyaklah. Lama-lama dah ramai sangat orang yang depan dia tu bertudung, yang mendengar dia orang menyanyi tu. Kita tak boleh lah. Okey lah, dia orang pakai lah bertudung walaupun tak sembahyang. Jadi hari ni banyak orang bertudung tak sembahyang, asalkan image ada, image Islam. Jadi Siti Nurhaliza dia pergi menyanyi dekat Indonesia pakai tudung, mana ada. Saya ingat penyanyi Indonesia belum ada lagi. Tapi penyanyi Malaysia dah banyak dah. Dah hampir ke semua dah. Penyanyi Cina tu, yang orang Melayu tu, siapa nama? Itu kau faham nama. Itu kalau aku tanya, tahu aja dia. Sheila apa? Sheila Majid Sheila Hamzah. Menyanyi Cina. Ratus ribu Cina dengar. Melayu. Bertudung juga dia. Bayangkan Malaysia. Tapi tak semayang lah. Mungkin semayang ke tak. Tapi tudung mesti. Shima apa? Satu yang menyanyi dengan lagu P. Ramlee tu. Baby Shima tu tak bertudung. Belum lagi. Nanti dia dah tua sikit ke kan, macam Siti Nurhaliza dulu lah. Kita mula-mula mana boleh bertudung kan. Bila dah tua sikit, sifat ini bertudung. Ya. Jadi tuan-tuan yang mulia ni semua dari gerakan usaha tabligh yang bukan kerja Nabi, tapi kerja baik. Jadi orang Islam ni setakat tu je lah, dah anggap dah Islam bagus lah, baru bertudung. Dan orang lelaki pula hampir semua berjanggut walaupun tak sembahyang. Macam Sufyan ni kan, dia berjanggut. Tidak, dulu berjanggut dia. Dulu sebelum tabligh berjanggut? Tak ada. Sufyan Malik tak berjanggut. Ini lagi tak berjanggut. Jadi yang janggut ni dan tudung ni rupa. Jangan kamu ingat dia Islam. Sembahyang tak ada, dakwah tak buat, gas tak buat, tudung dengan janggut dia. Jadi lelaki yang pakai topi ni kurang. Ada juga pas topi dengan janggut. Tabligh serban, topi, janggut. Yang bukan tabligh janggut, topi tak ada. Sebab topi ni dia sunat tidak muakkad. Janggut ni sunat muakkad, sunat yang dituntut. Jadi ini semua perubahan rupa.
yang ada kat Malaysia kesan daripada datangnya jemaah tabligh. Ramai orang pergi masjid sembahyang berjemaah rupa. Jadi jangan tuan salah sangka. Dan ingat Islam sudah maju kat Malaysia. Tak. Dia orang tak sembahyang dan tak buat kerja dakwah. Kalau mereka tak buat kerja dakwah, kerja macam Nabi Muhammad SAW dan sembahyang macam Nabi, Islam tak ada. Sebenarnya untuk Islam ada, dia kena buat kerja dakwah macam Nabi, dengan korban harta diri, dengan niat nak suka Allah. Hari-hari dia buat gas, jaulah, rumah ke rumah, pintu ke pintu. Orang bukan Islam ajak ucap kalimah, yang Islam diingatkan tentang kalimah, dia ajak buat kerja dakwah. Dan dia sembahyang berjemaah di masjid dengan khusyuk. Itu bahawa agama ada. Baru hilang mungkar kat Malaysia ni. Baru rahmat turun kat dunia ni, kat Malaysia ni. Ini jemaah tabligh hanya berjaya menukar imej di seluruh dunia. Imej daripada imej tak Islam. Sufian, oi, daripada imej tak Islam Sufian kepada imej Islam Sufian Ampang. Janggut ada, tapi sembahyang dia tak khusyuk. Bila dia sembahyang, semua dia ingat, terutama akaun dia, akaun bisnes dia. Ada satu orang imam, dia tak ingat sembahyang dia 3 ke 4 kat India lah. Masa saya Jumaat Tabligh ni, saya dengar wayan ni kan, imam tu kata, saya sembahyang berapa? 4 ke 3? Tak tahu, kata makmum. Tak apa pun tak tahu. Tapi ada satu orang kata, saya tahu tu sembahyang imam 3 je. Macam mana kau tahu? Saya ada 4 kedai. Saya selesai akaun kedai nombor 1, rakaat pertama. Akaun kedua, kedai kedua. Akaun ketiga, kedai ketiga. Saya tak sempat kedai keempat, imam dah bagi salam. Ka. Dia orang semua ketawa. Inilah sembahyang yang ada. Semua tak ingat Allah, ikhlas tak ada, rupa je. Berjanggut, serban macam Taliban. Taliban tu kalau kita tengok, dia dah memang ahli syurga tu. Kau pakaian lah. Saya boleh percaya banyak yang tak sembahyang, atau sembahyang memang tak ingat Allah. Sebab mereka tak buat gas. Macam Sufian ni tak buat gas hari-hari, cuti mati saja macam Nabi, korban harta diri. Lepas tu dia sembahyang, Sufian main masjid kerana ikut tabligh. Tapi dia punya tu semua rupa. Sufian, semua apa? Rupa. Jadi inilah bayan yang selalu cakap, rupa dan hakikat. Satu. Rupa maknanya semua benda ada rupa. Nama, hakikat. Macam air, Sufian, air dia ada nama, air. Rupa ada, hakikat. Macam ada plastik kan, cair kan, nampak macam air kan. Kita ingat air, rupa plastik. Minum, lama. Osak lah, haus saya lah. Jadi Rashidi ni, dia punya sembahyang rupa je. Nama ada, sembahyang. Rupa ada, hakikat tak ada. Yang kau ni pun rupa ada, nama sembahyang, hakikat tak ada. Sufian Malik pun sama, Sufian Ampang pun sama, Samad pun sama. Yang tak sama saya je. Saya saja dengan izin Allah sembahyang nama, rupa, hakikat sampai naik ke langit. Kamu tak ada. Kamu sembahyang ke kepala pun tak naik. Jadi itulah namanya rupa. Kita jangan anggap kita dah dapat rupa, kita dah dapat Islam. Tak ada. Ini banyak yang silap, yang menganggap
Dapat rupa, dapat Islam. Sebab itu Jemaah Tabligh dah tak nak buat usaha lagi dah. Dia kata saya dah dapat rupa, saya dah Islam. Islam awak tu rupa baru. Ini tak boleh selamat dari neraka. Ini tak boleh buat kamu masuk syurga. Hakikat tak ada. Jadi untuk dapat hakikat amal ni, dia bukan hanya boleh rupa, dia kena buat kerja. Bukan dengan ceramah macam Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh tu tak ada lain dia buat, ajak orang pergi masjid dengan ceramah. Keluar 40 hari, 40 hari 40 malam dengan ceramah. Keluar 4 bulan, 40 hari 4 bulan, hari-hari dengan ceramah. Apa lagi dia buat? Ceramah itulah yang menukar minda dia kepada nak Islam. Jadi dia buatlah Islam tapi hakikat tak ada. Hari ni kita tidak boleh terus dengan rupa. Tanpa hakikat, Allah takkan bantu kita. Allah takkan buat kita mulia, Allah takkan buat kita masuk syurga, selamat neraka. Kita kena ada hakikat dan rupa dan nama. Jangan jadi orang yang macam orang zikir. Dia kata ini semua apa dia kata? Kulit aja. Kita betul punya pisang kulit, dia betul punya. Alamak. Pisang pun mau ada kulit juga. Kalau kulit tak ada mana boleh. Dia ada kulit, isi semua mau ada. Kalau kau ada kulit tak ada isi, tak betul lah. Kau mesti ada rupa semayang, nama semayang, hakikat semayang. Untuk dapat itu kita kena ada iman, kena ada jadi orang takwa, kena amal Quran, ikhlas, dengan khusyuk dan khudu kalau semayang. Jadi yang ada hakikat Islam kat dunia ni hari ni saya rasa lah seorang aja. Lain orang tak ada. Sebab kerja tak buat. Kena buat gas hari-hari, cakap kalimah. Orang bukan Islam dia ajak ucap kalimah dan dia ajak buat kerja dakwah bila dia dah ucap kalimah. Dan orang Islam yang ucap kalimah, yang tak buat kerja dakwah, dia ajak buat kerja dakwah dan semayang. Hari-hari, lorong ke lorong. Hari-hari, lorong ke lorong. Sama ada di tempatan kita sebulan sekali 3 hari, di bandar kita, atau 4 hari, atau setahun 40 hari, atau ataupun 4 bulan di seluruh dunia, lorong ke lorong. Cuti mati saja. Itu tak buat. Sufian kerja tempatan pun tak mau buat, takkan nak keluar 3 hari pula nak buat kerja tempat rumah lain. Jemaah Tabligh kerja tempatan tak buat, tak payah buat. Keluar. Covid ni pun dia nak keluar juga. Aduh. Sebab tak buat kerja tempatan. Yang fardu punya, ainnya kerja tempatan. Itu salah faham yang sangat besar di kalangan Jemaah Tabligh, kerana kerja salah. Tak buat kerja macam Nabi, cara Nabi, dengan niat nak sukakan Allah, dengan korban harta diri. Kerana tak buat kerja Nabi, kerja Jemaah Tabligh reka cipta ulama India, iaitu Maulana Yusuf rahmatullahi, maka jadilah Tabligh ni melahirkan orang Islam yang rupa saja, yang tidak ada hakikat dan menyangka pula ada hakikat. Maka terperanjatlah nanti bila mati, rupanya iman tak ada, salat pun tak ada. Aku keluar 4 bulan dulu, 40 hari sana sini, masuk neraka juga. Sebab tak ada hakikat. Rupa tak boleh pakai sahaja, kena ada hakikat dan nama. Hakikat tu yang penting. Hakikat itulah takwa. Okey.